Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita kali ni pula Nina akan cerita tentang kes yang pernah menggemparkan Texas dulu. Dia ni adalah seorang pembunuh bersiri yang mana dia telah mengorek semua mata-mata mangsa dia. Dia juga telah digelar sebagai pakar mata sebabnya cara dia korek mata diorang tu kan sangatlah teliti. Jadi macam biasa, kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, korang akan tengok sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Kisah yang Nina nak cerita hari ni adalah tentang Charles Frederick yang telah lahir di Texas pada 10 Ogos 1933. Lepas je dia dilahirkan, mak dia terus renaraikan dia ni untuk diserahkan kepada keluarga angkat. Masa di umur 3 bulan, dia telah diambil oleh sepasang suami isteri yang bernama Dale dan juga Fred Albright. Tapi kan perangai mak angkat dia ni kan kadang-kadang macam agak keterlaluan sikit. Walaupun dia tahu yang Charles ni adalah budak lelaki, tapi dia bagi Charles ni pakai baju perempuan. Lepas tu dia bagi Charles main dengan anak patung. Mak angkat dia ni adalah seorang guru, tapi jenis yang sangat tegas dan bersikap overprotective. Masa Charles berusia tak sampai setahun tahu, dia pernah kena kurung dalam bilik yang gelap sebabnya mak angkat dia ni nak hukum dia telah buat satu kesalahan. Kesalahan dia Nina rasa macam tak patut sangat lah dia nak hukum budak tu sampai macam tu. Si Charles ni telah mengunyah pita ukur, that's why lah mak angkat dia ni telah kurung dia dalam bilik gelap untuk menghukum dia. Bila Charles ni tak nak tidur buat perangai, dia akan diikat dekat katil. Bukan tu je tahu, kalau Charles ni tak nak minum susu pun, dia akan kena pukul dengan mak angkat dia ni. Walaupun kita nampak macam mak angkat dia ni macam tak sayang pun dengan dia kan, suka denda Charles ni dengan benda-benda yang tak masuk akal, tapi sebenarnya mak angkat dia ni still nak tengok Charles ni berjaya. Dia hantar Charles ni pergi main piano, kenal semua buruj yang ada dan juga menari dekat teater. Hasil Charles ni dididik macam ni kan, Charles telah digambarkan sebagai budak yang sangat talented dan pandai. Dekat sekolah pun dia boleh lompat 2 darjah sebabnya dia memang pandai. Mak angkat dia pernah beli dekat dia pistol untuk ajar dia cara membunuh haiwan yang kecil. Bukan setakat pistol je, mak dia juga telah mengajar dia cara menggunakan pisau dan juga alatan-alatan yang lain. So dengan menggunakan pisau, dia ajar Charles cara macam mana nak potong tengkorak, potong mata dari soket mata ni. Lepas tu guna sudu untuk korek otak dalam kepala. Creepy tu mak dia. So tak pelik lah kan kalau Charles ni memang bunuh orang, lepas tu dikorek mata mangsa-mangsa dia. Kiranya benda yang mak dia ni ajarkan semua benda yang macam gila. Ada mak kita nak ajar kita macam tu? Tak ada kan? Tapi itulah kat sini kita dah nampak macam mak Charles ni yang punca segala-galanya. Sampailah umur Charles ni 13 tahun, dia telah ditangkap kerana mencuri. Dan ini adalah rekod jenayah dia buat kali pertama. Lepas dia habis belajar, masa umur dia 15 tahun, Charles telah sambung study di University Texas untuk menjadi doktor perubatan. Semasa dia study, dia kena tangkap dengan polis buat kali kedua. Kesalahan dia kali ni mencuri juga, tapi dia mencuri duit dan juga membawa senapang dan juga 2 pistol. Disebabkan kesalahan dia yang kedua ni, dia telah dipenjarakan selama setahun dan dia pun tercicir daripada study. So dia pun berhentilah belajar. Lepas dah keluar daripada penjara, dia pun sambung study pula dekat maktab perguruan dalam bidang perubatan. Kiranya macam mana pun dia tetap nak jadi doktor juga. Tapi kan dia ni memang ada masalah betul, suka sangat mencuri. Dekat maktab perguruan ni pun dia mencuri juga and then dia kena buang. Masa ni Charles fikir dia memang layak sebenarnya untuk graduate, untuk mendapat ijazah. Tapi orang kata apa, cuma masa je lah tak mengizinkan. So dia pun ciptalah ijazah palsu dengan menggunakan dokumen yang dia curi. Kemudian Charles ni telah berkahwin dengan girlfriend dia, tapi diorang telah bercerai pada tahun 1965. Diorang bercerai pun sebabnya Charles ni kantoi telah mengajar dekat sebuah sekolah menengah dengan menggunakan ijazah palsu dia. So kiranya isteri dia macam frust lah, dia tak tahu yang Charles ni sebenarnya menipu. Tak lama lepas tu Charles ni telah dipenjara selama 6 bulan pula. Sebab apa? Sebabnya dia telah mencuri barang berharga dari sebuah kedai hardware. Pada tahun 1981, mak angkat dia ni telah pun meninggal dunia dan Charles pun baliklah ke rumah mak dia dan dia pun berjumpa dengan kawan-kawan dia, which is jiran-jiran diorang. So jiran-jiran dia tahu yang dia ni dah tak ada kerja sekarang. So diorang pun offer lah dekat dia kerja yang mudah, iaitu untuk jaga anak-anak diorang. Start dari sinilah Charles mula terlibat dengan serangan seksual pula guys. Dia telah menyentuh seorang budak perempuan yang baru berusia 14 tahun dan mak ayah dia pun pergilah buat report. Bila dia kena tangkap, dia pun mengakulah kata memang dia bersalah. Tapi dia tak kena penjara, dia cuma kena probation je. Sampailah pada tahun 1990, Charles ni telah membunuh seorang perempuan yang bernama Mary berusia 33 tahun. Untuk pengetahuan korang, semua mangsa Charles ni adalah pelacur. Jasad Mary dijumpai dah tak bernyawa, separuh berpakaian, muka dan dada dia memang lebam teruk, dipercayai kena pukul. Jasad Mary tadi telah dijumpai oleh penduduk setempat yang mana kebetulan lalu dekat situ. So masa dia terjumpa je jasad tu, dia punya terkejut. Orang tu terus patah balik ke rumah dia, ambil cadar dia and then dia patah balik, dia selimutkan jasad Mary tadi sebab dia kata dia macam tak sanggup nak tengok. Jadi hasil siasatan polis menunjukkan Mary tadi ni adalah seorang pelacur veteran yang bekerja dekat Star Motel
motel. Tapi kan polis masih tak jumpa senjata yang digunakan oleh si pelaku untuk membunuh Mary. Bukan setakat tak jumpa senjata je, polis juga tak jumpa bukti-bukti yang lain. Kiranya orang yang buat ni adalah orang yang kerja dia clean. Kemudian jasad Mary pun telah dibawa ke hospital lah untuk dibuat postmortem. Bila pakar forensik ni buka je mata Mary, diorang memang terkejut gila guys, sebabnya tak ada mata tau, tak ada mata, kosong. Dalam soket mata dia memang kosong, even tisu mata pun tak ada. Pada Februari 1991 pula, iaitu 2 bulan kemudian, seorang pelacur bernama Susan telah dijumpai mati juga, dan dia ni merupakan pekerja dekat Star Motel juga. Dia juga dijumpai di tempat yang sama di mana Mary dibuang dulu ni. Keadaan dia memang sama macam Mary, cumanya dia ni mati kena tembak. Kalau Mary dulu dipercayai kena pukul sampai dia meninggal kan. Tapi kes ni pun sama macam kes Mary juga. Polis tak dapat jumpa apa-apa bukti langsung. Diorang pun tak tahu siapa yang buat macam ni. Lebih kurang sebulan kemudian pada 19 Mac, seorang pelacur yang bernama Shirley telah dijumpai meninggal. Tapi mangsa kali ni kerja dekat motel yang lain. Maybe si pelaku ni dia nak tukar taktik kot. Kali ni Shirley ni telah dijumpai meninggal di tempat yang lain pula, iaitu berhampiran dengan sekolah rendah. Sampaikan pegawai penyiasat ni bila sampai je dekat tempat kejadian, benda pertama yang dibuat adalah dia cek mata dulu. Dan ya, berbola mata Shirley ni hilang dan soket mata dia kosong. So sah-sah lah orang yang buat semua ni adalah orang yang sama. Hasil bedah siasat, diorang telah menjumpai hujung pisau ni yang telah patah dan tertanam dalam rongga mata sebelah kanan. So diorang syak mungkin masa ni orang yang cuba potong mata mangsa ni tengah kelam kabut. Tak lama lepas tu, polis telah dapat report daripada seorang perempuan yang mengatakan Mary dengan Charles ni sebenarnya berkawan sebelum ni. Charles juga dikenali oleh pelacur-pelacur yang lain, sebabnya dia ni selalu tegur yang mata pelacur ni cantik. So orang kenal lah dia. Kemudian polis telah terima banyak laporan mengatakan yang Charles ni cuba nak serang pelacur-pelacur tadi. Akhirnya polis ni cuba dapatkan warrant untuk geledah rumah Charles, sebab diorang rasa Charles ni macam ada yang tak kena. Hasilnya polis telah menjumpai beberapa pisau, kondom, pistol, kesusasteraan Nazi, pasal pembunuhan bersiri dan beberapa patung yang dah tak ada mata. Polis juga telah menjumpai rambut mangsanya yang bernama Shirley diselimut dan juga dalam vacuum. Jadi berdasarkan bukti yang polis jumpa ni kan, Charles ni pun kena tangkap dan telah didakwa atas 3 kesalahan membunuh. Charles kemudian telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan telah dipenjarakan di unit psikiatri sampailah dia meninggal pada tahun 2020 semasa usia 87 tahun. Jadi dikatakan sampailah dia matikan, Charles ni sangatlah taksub dengan kecantikan mata seseorang. Scary. Korang bayangkan kalau korang berjumpa dengan dia, lepas tu dia asyik puji cantiknya mata awak, cantiknya mata awak. Bayangkan kalau dia tu dekat luar, dah lama orang tu dah jadi mangsa, dia dah korek, dia potong mata ni buat keluar. Seramnya. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dengan video yang Nina cerita tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.